أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat kepada sumber hidayah daripada kitab Al-Quran Al-Karim yang menjadi sebagai satu tanda bahawa Allah amat menyayangi kita. Tandanya apabila Allah menyatakan Ar-Rahman 'allamal Quran dalam surah Ar-Rahman, Allah mengajarkan Al-Quran dan kita diizinkan pada hari ini untuk meneruskan dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kali ini kita bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Ya. Jumaat hari ini macam mana? Ya. Apa? Hari ini hari Jumaat? Ya, betul, masya-Allah. Hari Jumaat penghulu segala hari ini kita teruskan momentum kita insya-Allah. Momentum ya. Jadi bercakap tentang teruskan momentum istiqamah ini, mungkin Ustaz ada sedikit clue ataupun tips istiqamah bersama Al-Quran yang mungkin boleh dikongsikan hari ini sebelum kita mula. Okay. Untuk terus istiqamah, sedikit tip ialah antaranya kita kalau dengan Quran kita lihat kebaikan, kelebihan yang Nabi janjikan kepada Al-Quran. Orang yang bersama Al-Quran sudah pasti dia tidak akan sesat, umpamanya dapat pahala yang berlipat kali ganda. Itu memotivasikan kita untuk terus istiqamah dengan Quran. Bila kita melakukan perkara yang salah pula, kita lihat ancaman-ancaman peringatan pula supaya kita menjadi takut untuk buat perkara-perkara yang salah itu. Itu antara sedikit sahaja. Baik, alhamdulillah itu sebagai permulaan kita pada pagi Jumaat barakah ini, dan mari kita sama-sama melihat kepada apakah sinopsis bagi halaman 259. Bermula daripada ayat 25 yang kita akan baca, kita akan menyambung kepada perumpamaan kalimah yang baik daripada golongan yang berbahagia dan gambaran kalimah yang buruk daripada golongan yang tidak bahagia. Itu yang kita akan lihat, dan kemudian disambung pada ayat 28 hingga 31 sikap kufur ya dan mengadakan andada ataupun tandingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman kepada mereka yang kufur serta perintah kepada orang yang beriman yang mukmin untuk solat dan infak. Disambung pada ayat 32 hingga 33 kita akan melihat bukti dan petunjuk bahawa Allah wujud dan tauhid yang terdapat di alam semesta dan dalam diri manusia itu sendiri. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian kita mulakan dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan bacaan ayat 25 hingga 30 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, kita banyakkan selawat kita ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga kita ini juga menjadi bukti kita cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita ini Al-Quran, dan hari ini kita nak sambung muka surat 259. Semalam berhenti dah dekat pokok Safal hari ini pokok macam mana, insya-Allah Ustaz Fazrul akan beri cerahan kepada kita tentang apa yang kenapa disebut pokok dan sebagainya kan. Ada pokok yang baik dan sebagainya untuk kita menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-25 hingga 30.
kita akan baca terlebih dahulu maqam Nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 25 hingga 30 menyambung kepada perbincangan kita semalam tentang perumpamaan yang Allah bawakan pada ayat 24, iaitu istilahnya kalimah thayyibah, kalimah yang baik, merujuk pada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan juga yang disyarahkan oleh Al-Quran dan Sunnah ini seperti sebuah ataupun sebatang pohon yang baik. Ya, apakah cirinya yang kita dah lihat semalam, iaitu akarnya itu amat teguh, iaitu akar tunjangnya itu sampai ke bawah dalam, sehingga kan boleh mencari air mineral yang turun daripada langit, iaitu dalam bentuk air. Inilah yang diumpamakan seperti seorang yang beriman dengan kalimah thayyibah ini sendiri. Pohonnya itu menjulang ke langit, dan dalam ayat 25 ini Allah menyatakan pohon ini menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ya. Dahlah dia rendang, ya, meneduhkan orang-orang di sekelilingnya. Ia juga memberikan makanan ataupun buah kepada orang-orang di sekitarnya itu biizni rabbiha, ya, biizni rabbiha wa yadribullahul amthal. Allah memberikan mithalan ini, ya, sebagai satu pukulan lah ustaz, ya, kepada hati kita. Maksudnya daraba itu maksud asalnya adalah pukul. Jadi bila Allah kata wa yadribullahul amthal, Allah sebenarnya nak memukul dengan misal ini kepada siapa? Kepada semua hati manusia, ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kena ambil tazakkarun, kena ingat bahawa sebenarnya kita ini ada fitrah seperti yang disampaikan dalam ayat ini. Jadi kalau kita lihat kepada ayat 25 ini ustaz, ya, buah apa ustaz suka ustaz dalam kehidupan? Masya-Allah. Buah durian, ya. Okey, durian. Sama ada kita tanam ataupun orang tanam, kan, tapi ideanya daripada awal tu biji benih je. Biji benih kemudian ditanam, kemudian dia ada tunas, dan sedikit demi sedikit pohon thayyibah ini sebenarnya bukan hari ni tanam besok terus terhasil.
sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibina kalimah thayyibah dalam diri mereka itu makan masa Ustaz ya. Di Mekah itu sekitar 13 tahun, kemudian campur lagi 10 tahun, sekitar 23 tahun itu makan masa. Inilah yang perlu dibuat oleh ibu ayah yang bersama pada hari ini, iaitu kita perlu untuk tarbiyah ya. Kalau katakan ada biji benih itu kena siram, kena letak dekat dalam tempat tempat menanamnya, kemudian dipindahkan ke tempat yang sesuai, dan kadang-kadang mungkin kita tak sempat melihat buahnya, tetapi Allah menyatakan kalau kalimah thayyibah ini dimasukkan dalam diri seseorang, dia akan menghasilkan buah tidak ikut musim. Maksudnya amal manfaatnya itu tidak ikut musim. Musim Ramadan dapat banyak manfaat, luar Ramadan tidak. Musim haji Zulhijjah ya, masuk bulan Muharram Safar tidak. Itu bukan ciri kalimah thayyibah yang sudah masuk ke dalam diri seseorang. Dan menarik Ustaz ya, bila katakan Ustaz makan buah durian, kemudian bijinya tu, biji itu kita mungkin buang. Bagi setengah orang, dia ambil biji yang baka baik itu, dia akan tanam, dia akan tersebar. Jadi kalimah thayyibah ini sebenarnya nak menceritakan kita bukan simpan seorang-seorang. Ya, tuan-tuan ada al-Quran, dapat kebaikan, kita dapat iman ini, kita tak simpan seorang-seorang. Kita bina dalam diri kita dan akhirnya kita sebarkan manfaatnya, sehingga kan orang lain pun tengok, sedap betul durian ini contohnya Ustaz kan, ataupun sedap betul laici ini contohlah. Maka selepas itu, walaupun dia dah ambil manfaat, tetapi bijinya itu akan tersebar. Itu melambangkan kepada dakwah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Musa yang kita dah bincang sebelum ini. Maksudnya ketika iman sudah masuk ke dalam diri seseorang, diri sahabat pengikut Nabi Musa, maka manfaatnya itu tersebar dan biji benih itu akan masuk dalam orang lain, dan akhirnya terbina juga pohon syajaratun tayyibah yang diletakkan sebagaimana kita lihat sebentar tadi. Apa jadi kalau dalam Malaysia ini ada pohon baik di Shah Alam, dan kemudian disambung lagi di Langkawi, disambung lagi di Johor Bahru, maka negara ini akan menjadi negara yang tayyib ya, menjadi negara yang amat baik. Tapi bagaimana pula kalau dalam sesebuah keluarga Ustaz ya, ada kalimah ataupun pohon yang tak baik? Allah bawa dalam ayat yang seterusnya, kalimah yang khabithah. Kalimah khabithah ini merujuk kepada apa? Kalimah syirik contohnya, ataupun tentang suka keji, suka fitnah di dalam Facebook contohnya, ataupun kalimah kufur, ataupun tentang materialistik, ataupun berkaitan dengan nasionalism, hanya utamakan negara ini sahaja, tidak pentingkan kepada orang-orang lain di dunia ataupun kaum sendiri saja, racism, bukan kepada kaum lain. Maka ini adalah kalimah yang buruk. Allah kata seperti pohon yang buruk yang telah dicabut daripada permukaan. Maksudnya dia tidak kuat akarnya dan dia mudah tercabut Ustaz ya. Malaha min qarar, iaitu dia istilahnya tidak tetap berdiri pun. Malaha min qarar, dia bila-bila tercabut, macam lalang lah kan, boleh tercabut. Dia tidak bagus, kalau orang duduk bawahnya takut dia tumbang ya, dan buah tak ada ya. Dia sekadar dia mungkin menyemak istilahnya di dalam sesuatu kawasan, dan kadang-kadang mungkin ada ular pula di kawasan tersebut. Jadi amat bahaya. Apa poinnya? Poinnya ialah untuk mendapat pohon yang baik kena dididik, ditanam. Dan kalau ada pohon yang tak baik dalam diri seseorang, kena ada istilahnya Ustaz, tukang kebun. Ya, tukang kebun yang tolong bersihkan dulu ya, dan kemudian gantikan dengan tanaman yang baik yang memberi manfaat. Kalau tidak, apa jadi? Penuh dengan ular ya, kesannya ialah penuh dengan bahaya dalam sesebuah keluarga dan masyarakat. Dan tugas membersihkan kebun itu adalah tugas para rasul yang menyampaikan risalah daripada zulumati ila nur. Dan tugas kita tuan-tuan sekalian untuk kita share dekat Facebook. Tuan-tuan dah share? Kalau dah share, ataupun yang di TV, boleh sahaja beritahu pada kawan, ajak lagi lebih ramai. Pasal apa? Bila kita mengajak kepada kebaikan ini, kita sebenarnya sedang mengenepikan, kalau boleh nak buang rumput-rumput ataupun lalang-lalang dalam diri manusia. Kalau dalam surah Ar-Ra'd, buang buih Ustaz.
buih-buih yang kotor tu. Buih itu yang kadang-kadang menyebabkan kalau nak bercakap je mesti bergaduh. Ada orang kata kalau nak bercakap, kalau tak bergaduh itu bukan bercakap. Kalau nak cadangkan sesuatu, kalau tak jerit-jerit, tak kutuk pada kumpulan berbeza, dia rasakan bahawa kita tak sampai mesej je. Ini adalah buih-buih ataupun semak samun yang boleh dibersihkan, tapi ia perlu diperjuangkan. Kesannya apa kalau kita berjuang begitu? Allah cakap pada ayat 27, kita baca sekali lagi. Kesannya Allah, kita dah buat, ya, kita cuba untuk bina dalam keluarga, dalam masyarakat kita, Allah akan tetapkan dalam diri umat yang beriman. Ayat 27 kita ulang sekali lagi. Baik, masya-Allah, ayat 27 kita nak melihat pohon yang baik dan juga pohon yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semai pohon yang baik inilah dalam keluarga kita sehingga menjala dalam kehidupan kita perkara yang baik-baik sahaja, insya-Allah. Mudah-mudahan zaman sekarang, zaman WhatsApp, Ustaz, berkesan daripada apabila berlaku di sekeliling ini, dalam grup-grup WhatsApp mereka juga sama-sama menggunakan bahasa-bahasa yang sekian. Kita nak kalimah yang baik, insya-Allah. Ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirati wa ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 27, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang yang zalim, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Apabila kita sudah pun sedar bahawa proses menanam itu makan masa, kita dah mulakan setiap hari siram air pada hati kita adalah Al-Quran, kita siram setiap hari. Tuan-tuan ikut My Quran Time, tambah lagi baca, ikut kelas lain. Ini perkara penting. Kerana apa? Walaupun sebuah pokok Ustaz, dah bagi buah, tetap juga kena siram, kan? Kalau bukan siram biasa, siram daripada air hujan lah. Bagi tuan-tuan, ustazah yang dah berceramah, dah memberikan manfaat kepada awam ataupun ibu-ibu, dah memberi manfaat kepada anak, kesan daripada kalimah thayyibah, adakah kena siram lagi? Kena siram air lagi. Ya, kerana air itu, air daripada Quran ini kalau tidak disiram, satu masa nanti pokok kita jadi apa Ustaz? Tidak berair. Betul. Akhirnya kering, akhirnya tidak subur, akhirnya layu, habis hancur, dan terkejut kita bahawa rupa-rupanya tidak ada lagi rendang dan buah daripada pohon syajarah at-thayyibah yang ada dalam diri seseorang. Itu sebabnya air ini perlu disiram pada setiap hari. Malah makin lagi besar Ustaz, makin lagi luas pohonnya, maka makin banyak lagi air diperlukan, kerana mineral-mineral itulah yang akan dimanfaatkan, vitamin-vitamin penenang daripada Al-Quran ini yang akan menjadi amalan kita, memberi manfaat seterusnya kepada umum. Jadi Allah menyatakan apabila kita dah buat proses itu, buang semak samun dalam diri, dalam keluarga kita, Allah akan meneguhkan orang beriman dengan ucapan yang teguh pada kehidupan dunia, pada kehidupan akhirat. Imam As-Sa'di menyatakan kalau di dunia ini, teguh perkataan di dunia Ustaz, jauh daripada perkara syubhah, akan sentiasa mendapat hidayah kepada keyakinan. Maksudnya bila bersama dengan perkara betul, yakin betul-betul. Itu maksudnya Allah teguhkan. Ya, dia tidak kata kita kena bercakap dengan akhlak yang baik. Bila orang kata apa baik-baik, kan, kita mestilah tengking-tengking sikit. Betul jugalah. Dia tak jadi lalang. Pasal apa? Pasal dia pohon yang memang baik. Dan juga seterusnya, perkataan yang baik itu kalau di dunia ini Allah tetapkan, dia akan sentiasa mendahului perkara yang Allah suka melebihi daripada kehendak hawa nafsu. Dia tahu bahawa nafsu dia ada perkara-perkara yang tak elok, tapi kerana Allah dah bantu wa yuthabbitullah,
Allah meneguhkan, maka dia dapat kekuatan untuk bercakap dan menyatakan pada diri Allah lebih penting daripada nafsu. Dan kalau di akhirat nanti pengakhiran yang baik, ya, ketika di akhir nanti ketika nak meninggal, husnul khatimah, dan kemudian dikubur nanti bila ditanya soalan oleh para malaikat, dia jawab dengan baik dan dengan benar. Ini kesan apabila kita melihat kepada kesan kalimah thayyibah yang ditanam dalam diri kita pada setiap hari, disiram dengan air al-Quran. Dan kemudian Allah membawakan pada ayat 28, 29, 30 itu tentang orang yang tidak menjaga perkataan thayyibah ini, mereka gantikan baddalu ni'matallahi kufra. Apakah yang dikaitkan dengan tukar nikmat Allah dengan kekufuran itu? Merujuk kepada nikmat diutuskan rasul dengan kalimah thayyibah sebagai guru untuk mendidik menjadi pohon thayyibah, tapi dia kata tak payahlah cikgu untuk ajar saya, untuk saya sentiasa siram dengan air Quran, tak payah. Ini orang kufur yang Allah kata wa ahallu qaumahum daral bawar. Mereka ini sebenarnya sedang menyiapkan tempat kepada lembah kebinasaan. Nabi datang, rasul datang. Kalau zaman ini kita ada hadis Nabi, rasul ini adalah untuk menjadi cikgu pada kita. Ada cikgu-cikgu kita, ustaz-ustazah yang datang, ia adalah sebagai penerus legasi daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan. Bukannya pada ayat 29 jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu daraba, maksudnya pukul awalnya, tetapi bila Allah gandingkan dengan amsal, Allah bawakan perumpamaan ini untuk memukul hati kita, ya, agar hati kita bangkit dan sedar bahawa adakah hari ini saya pohon yang baik yang meneduhkan orang di sekitar dengan perkataan yang baik, yang memberi buah yang manis, memberi vitamin, ataupun saya pohon yang semak lalang yang asyik berubah-ubah dari masa ke semasa, merosakkan dan menyesakkan negara Malaysia ini dengan kewujudan saya. Itulah yang Allah sedang pukul pada saya, pada tuan-tuan sekalian, dengan amsal. Dan kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Ya Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap sedia dan bertakwalah kamu pada Allah, kamu akan berjaya. Inilah petikan daripada ayat surah Ali Imran, ayat terakhir, ayat 200 yang pernah kita ulang kaji dan tadabbur. Moga-moga ujian yang ditimpakan oleh seluruh umat pada ketika ini meningkatkan kesabaran kita, dan ujian ini mematangkan kita dan kita tidak jatuh dengan ujian ini. Sebagaimana Ustaz Fazrul mengajar kepada kita sebentar tadi, Allah beri perumpamaan yang macam-macam. Diguna perkataan daraba, Allah memukul kita. Dan saya berbisik berbual dengan Ustaz Fazrul masa rehat tadi, kata Ustaz Fazrul, kalau tak terpukul juga tak tahulah. Maksudnya marilah sama-sama kita mengambil betul-betul peringatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit tajwid pada hari ini. Tajwid pada hari ini
kita nak belajar tentang wakaf pada mad wajid muttasil, yang mana hamzah itu berada di hujung. Sedikit peringatan ataupun tambih tambahan daripada mad muttasil. Apabila kita wakaf pada mad muttasil yang mana hamzah itu berada di hujung, maknanya hamzah berada selepas daripada huruf mad. Okey, kalau kita lihat contoh tadi kita baca ayat wa yaf'alullahu ma yasha pada ayat yang ke-27. Ada mad alif itu, kemudian ada hamzah di hujung. Macam mana kita nak menjelaskan hamzah itu? Contoh, wa yaf'alullahu ma yasha. Hamzah itu dijelaskan ataupun disebut sebagai perkataan hari ini, lama dah ulama bincang tentang an-nabru. Kita mengangkat suara kita sedikit di hujung untuk menjelaskan hamzah itu, supaya hamzah tu timbul. Kalau tidak, kita bunyi dhaif hamzah tu. Yasha, mak tu jelas, tapi hamzah tu di hujung bunyi lemah seperti ini. Wa yaf'alullahu ma yasha, ma yasha, ma yasha. Kalau kita tekan, suara itu diangkatkan sedikit. Wa yaf'alullahu ma yasha. Begitu. Kalau contoh ayat yang ke-32, wa anzala minas samaa. Hamzah itu jelas, mad itu jelas, alif itu suara panjang, kemudian hamzah di hujung itu pun penjelas. Itu disebut sebagai kita mengangkat sikit suara kita supaya hamzah itu timbul jelas. Kalau tidak, kesalahan yang banyak berlaku bila wakaf pada hamzah itu bunyi lemah. Maka itu kita nak jelaskan supaya, ataupun disebut sebagai an-nabru, Ustaz. Okey, alhamdulillah kita belajar faham apa sedikit. Kita nabru tu maksudnya apa Ustaz? Dia angkat tu ke? Kita mengangkat suara sehingga bunyi itu dia tinggi sedikit daripada huruf yang lain. Okey. Jadi kita nak jelaskan bunyi itu sendirilah tujuan daripada an-nabru, tapi yang fokus kita tadi mad tadi itulah cara bacaan yang tepat, dalam masa yang sama kita menjaga huruf-huruf yang ada tersebut Ustaz ya. Jadi insya-Allah moga-moga ayat yang kita baca ini kita menunaikan haknya sebenarnya, sebagaimana kita sensitif jaga pokok Ustaz ya. Kalau kita tanam pokok dia kena sensitif, ada ulat ke, tak cukup air ke, maka ketika menjaga sumber air, ini sumber air ni, yang itu air yang akan menjadi penenang kepada tanah hati kita ini, kita kena sensitif juga pada kalau ada ulat-ulat lah, saya letakkan istilahnya, kalau katakan tadi tu tak diberi penekanan, tajwidnya dia jadi ulat sikit, kacau bacaan kita. Sebab tapi dalam pasal tadi mana kalau pokok tu semua kita nak cara, daunnya, akarnya, airnya, macam huruf itu juga kullu harfin maksudnya haqqah, maksudnya setiap hak. Cara kita dah jaga mat, rupanya hujung tu terlepas pula. Sayanglah kan, kalau dah berbuah tu, buah tu tak sampul, akhirnya kena makan ulat lah. Sayang, tak boleh makan kullahin sebagaimana dalam ayat 25 ya. Jadi kita doa Allah izinkan kita jaga hak-hak yang ada dalam Quran, dan insya-Allah kita juga akan dapat dipimpin. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah tetapkan perkataan kita, amalan kita di dunia dan juga bila sampai di akhirat. Kita melihat kepada ayat yang kita dah baca tadi sehingga ayat yang ke-30 ya, di mana Allah menyatakan dan mereka telah menjadikan tandingan liyudillu an sabilih, yang menyebabkan mereka ini menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Mereka bersenang-senang. Jadi dicakapkan pada mereka, okeylah kau happy lah ya, bergembiralah kamu, tetapi sebenarnya kamu akan kembali kepada neraka sebagai satu balasan. Mengapa diberikan azab ataupun diberi amaran itu? Amaran itu bukan tanda kebencian, tetapi kerana tanda kasih sayang Ustaz ya. Bila Nabi beri amaran, seperti mana kita bincang sebelum ini, ibu beri amaran kepada anak kerana dia tak nak anak itu kena azab tersebut. Tak nak dapat E, nanti dapat E kamu tak pandai bahasa Arab ke bahasa Melayu, nanti bila kamu dah bekerja ke belajar ke dah besar, bahasa ataupun ilmu-ilmu ini diperlukan. Jadi ibu memberi amaran bukan tanda benci, tetapi tanda kasih sayang. Ini cara kita membaca Al-Quran, kerana kita tahu Allah yang Maha Penyayang memulakan bagi setiap surah ya, kecuali surah At-Taubah sahaja yang tidak ada bismillah. Jadi bercakap tentang Allah Maha Penyayang, Allah
menyatakan pada ayat yang ke-31 seruan kepada hamba-hamba yang disayangi. Apakah isinya? Jom kita baca ayat 31 hingga 33. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Sebelum tu saya ada nak baca sikit Suzaikha Ika. Mohon Ustaz Faz dan Ustaz Tis serta sahabat semua doakan semoga abah saya yang sakit diberikan kesembuhan. Selalu sahabat-sahabat kita ramai yang mendoakan. Harina Arifin, Rabinah, semoga semuanya diberi kesembuhan. Siti Abu Bakar juga mendoakan kesembuhan. Cik Yon, semua Hasnah Muhammad, Kamariah, Wa Normah Aini dan semua mendoakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang segera insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita sambung bacaan kita daripada ayat yang ke-31 qul li ibadi sehinggalah ayat 33. Teruskan dengan Tarannum Nahawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 31 hingga 33. Jika ayat 29 dan 30 tadi bercerita tentang orang-orang yang menyesatkan dan disesatkan kerana mereka memilih ya untuk bersama dengan kalimah khabithah, iaitu kalimah yang keji, syirik, tentang perkara-perkara yang tidak berteraskan kepada wahyu. Maka bagi orang yang baik ataupun yang memilih kalimah thayyibah, katakanlah li ibadiyallazina amanu, apakah yang mereka kena buat? Ya, apakah praktikal? Kalau dah ada kalimah thayyibah, ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sudah disiram air Quran, kena buat apa? Maka bila nak jadi pohon yang menjulang ke langit ustaznya, maka kenalah beramal dengan amalan menuju ke langit, iaitu yuqimus solat. Pasal bila kita solat tuan-tuan, sebenarnya kita dah siram dengan air Quran, akar kita bagus, dia menjulang setiap hari, dia mendapat, kalau pokok tu nak dapat cahaya matahari ustaz, untuk berlaku proses fotosintesis yang baik sehingga kan menghasilkan daripada stomata yang ada, mendapat cahaya, mendapat oksigen, menghasilkan buah-buahan yang bagus pada setiap masa. Maka itu pokok. Maka kita nak dapat cahaya matahari itu adalah dengan solat. Ya, solat. Pasal bila kita cakap tentang wasta'inu bis-sabri, nak dapatkan pertolongan Allah ini dengan sabar, dan puncak sabar ini adalah dengan solat.
Maka solat Allah mulakan dekat sini kerana itu menjulang ke langit. Kalau setiap hari dapat cahaya, kemudian wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitu berinfak. Kalau tadi hubungan dengan Allah, kemudian bila dah ada cahaya matahari, fotosintesis berlaku, terhasil buah nak bagi pada siapa? Kita tak bagi pada Allah, kita bagi kepada setiap manusia. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi perumpamaan tadi cantik Ustaz. Dah bagi perumpamaan, terus praktikalnya apa? Iaitu solat setiap hari. Dengan solat itu kita punya buah daripada pokok diri kita yang tayyibah ini akan menyebabkan kita ini selalu nak infak. Hari ini dah infak ke belum kepada tabung gerakan Quran? Masjid terdekat dah infak ke belum? Tanya pada pengurusi masjid ke AJK, macam mana saya nak tolong jiran, tolong kawan yang ada. Pasal apa? Pasal kalimah tayyibah itu memang automatik menghasilkan buah-buah infak yang memberi kepada masyarakat, yang perlu dilaksanakan sebelum datangnya hari tidak ada jual beli, tidak ada khilal. Kalau khullah itu kawan yang jangka masa pendek, tapi khilal ini jangka masa panjang. Tak ada kawan jangka masa panjang, best friend forever. Yang ada ialah apa? Amalan kebaikan daripada siraman air Al-Quran yang tuan-tuan ikuti pada setiap hari. Jadi kena siram dengan air Quran ini pada setiap hari. Bukan air Quran kita baca hembus tu Ustaz ya. Bukan maksud begitu. Air ini maksudnya bila kita baca ini, dia akan siram tanah hati kita. Setiap hari dia akan buang segala semak samun dan juga buih-buih yang ada. Dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 31. Ayat 32 Allah sambung, ya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah suruh kita memikirkan, Allah lah yang menciptakan langit bumi, menurunkan air daripada langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, mengeluarkan buah. Patah balik, ya, Allah suruh kita fikir balik Ustaz ya. Allah cipta semua ni, kemudian turunkan air, keluarkan buah, semuanya ditundukkan, ya. Kalau contohnya kapal dijinakkan, sakhara itu dijinakkan sebenarnya, ditajriya fil bahri bi amri, untuk dia berlayar di atas lautan. Maksudnya ialah bila kita naik kapal Ustaz ya di lautan, sebenarnya Allah yang mudahkan, yang jinakkan. Inilah doa yang kita baca naik kenderaan juga kan, subhanallazi sakhkhara lana. Minta Allah jinakkan. Kalau dulu naik kuda, tapi naik kereta pelbagai jenama pun kalau Allah tak jinakkan Ustaz, tayar satu terpelanting ke sana, ya, ataupun meter tersebut tunjuk 30 betul, tapi sebenarnya 80, ataupun tekan brake belakang orang tak nampak, boom ke depan. Semua perkara itu sebenarnya Allah jinakkan. Wasahhara lakumul anhar, Allah jinakkan juga, tundukkan untuk kita sungai. Kesannya sungai boleh ada ikan, ada pelbagai manfaat daripada sungai, iaitu salah satunya membuang buih-buih dan juga sampah-sampah yang tidak bermanfaat. Jadi kesan bila kita tengok ayat 32 ni, Allah suruh kita lihat Allah jinakkan lagi, apa lagi? Matahari, bulan, daibain. Pada ayat 33 Allah jinakkan apa lagi? Malam dan siang. Allah jinakkan ini, ya, kalau katakan seorang ketua Ustaz ya, dia ada pembantu staf dia untuk photostat, untuk buat air. Takkanlah ketua ataupun raja nak pergi buat air ataupun photostat kan, ada orang bawahnya yang buat. Sudah tentu yang raja ataupun ketua ini ada fungsi untuk buat perkara yang lebih besar. Pasal kerja je bukan untuk photostat, biar orang lain yang photostat, dia buat kerja membantu rakyat, membantu masyarakat dengan lebih berkesan. Itu tu pentingnya ada orang-orang yang membantu. Jadi bila Allah menjinakkan matahari bulan, Allah tundukkan untuk kita tuan-tuan, ya, untuk kita ada matahari bulan. Kalau tidak, kalau Allah tak jinakkan Ustaz ya, Allah tidak tundukkan, hari ini matahari panas, besok lagi dekat dengan bumi, terbakar kita. Betul. Kan, besok jauh pula matahari pasal tak jinak kan. Kesannya apa tuan-tuan? Tuan-tuan kat rumah mungkin frozen kan, jadi beku kerana tidak ada cahaya matahari. Tetapi alhamdulillah Allah jinakkan kerana ada sesuatu yang perlu difikirkan, iaitu kita ada tugas yang besar, tugas untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebarkannya. Itulah pohon tayyibah, menjulang ke langit,
minta cahaya daripada Allah SWT dan sebarkan kebaikan sesama manusia, bukannya menyebarkan keburukan ataupun menyebarkan kebencian ataupun menyebarkan kata-kata nista di dalam kita nak menolong orang lain. Perkara-perkara inilah yang kita boleh fikir, yang Allah suruh kita sama-sama perhatikan. Kita nak baca sekali lagi ayat 32 itu, agar kita setiap kali kita dapat air minum pada hari ini tuan-tuan, kita dapat makan mangga ataupun apple, kita ingat bahawa kalau Allah dah mudahkan kepada kita dapat manfaat, apakah manfaat yang saya sedang sebarkan pada hari ini, pada hari semalam, pada hari yang akan datang. Ayat 32 kita ulang bersama. Baik, kita ulang sekali lagi pada ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق الله. Surah Al-Azim ayat 32, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan daripada langit, kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan pelbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, yang dia telah memudahkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah memudahkan sungai-sungai bagimu. Segala kemudahan itu, setiap kali tuan-tuan makan buah, dapat minum air mudah pada hari ini, itu tandanya kita kena berfikir, saya dah dapat manfaat, dimudahkan, saya patut memudahkan urusan orang lain, perlu memberi manfaat pada orang lain, jangan menyusahkan, jangan menderitakan rakyat dan orang-orang di sekitar saya kerana saya pentingkan kalimah khabithah, tapi saya pilihlah air siraman daripada Allah, kalimah thayyibah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, beramal dengan kalimah yang baik yang akan memberi manfaat sepanjang masa, iaitu panduannya dengan Al-Quran yang kita baca sekarang ini. Yang kedua, dapatkan bantuan Allah melalui beramal dengan ucapan yang baik. Ya, makin kita mengamalkan kalimah thayyibah ini, kesannya Allah akan memberi bantuan, dan kita amalkan solat, jaga infak pada setiap masa sebagai bukti kalimah thayyibah itu sudah pun masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga, jaga solat dan infak sebelum terlambat, kerana dua perkara inilah tanda bahawa kita adalah pohon yang baik yang menjulang ke langit dan memberi manfaat kepada seluruh manusia, insya-Allah. Kita berdoa Allah izinkan kita beramal dengan kalimah thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Ada di kalangan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, ada yang sedang menghidap COVID-19 ini, ya Allah, Kau sembuhkanlah mereka dengan segera, ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada orang-orang yang sakit di kalangan kami dan keluarga mereka, kekuatan yang kuat, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada mereka kesabaran, ya Allah. Ya Allah, dan tenangkanlah hati mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah ganjaran pahala kepada mereka di atas ujian yang besar ini, ya Allah. Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Bila kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan isi kandungan Al-Quran, untuk kami beramal dengan kalimah-kalimah yang baik, perbuatan-perbuatan baik, percakapan-percakapan yang baik, amal-amal salih, dan terimalah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Atas kefahaman kita sedikit daripada halaman 259 ini, kita nak membina masyarakat yang berteraskan kalimah thayyibah. Inilah yang kita ingin perjuangkan, tuan-tuan, dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang hari Jumaat penuh barakah ini. Inilah benih yang kita ingin tanam, ya, sehingga kan ia tersebar, membina pohon-pohon thayyibah dalam negeri negara ini agar ia dipimpin oleh orang yang perkataannya bagus-bagus, bukannya penuh dengan kemarahan,
keji dan juga sindir dalam memimpin. Kita berdoa insya-Allah dan kita bertemu pada siaran ulangan pada malam ini pada pagi esok insya-Allah. Jangan lupa menjaga keselamatan dan juga dapatkan vaksin untuk usaha kita, untuk kita sama-sama bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjumpa lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.